Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada murid-murid semua. Cikgu harap semua sihat sejahtera dan dapat menonton video rakaman pembelajaran sejarah tahun 4. Pada minggu lepas cikgu tak bagi bahan kerana kita bercuti cuti Taipusam. Jadi kita sambung balik untuk belajar kamu semua belajar mata pelajaran sejarah ini pada minggu ini. Okey, bagi yang tak dapat mengikuti kelas sejarah Google Meet, jadi inilah saluran maklumat dari segi pembelajaran pada minggu ini berkaitan mata pelajaran sejarah. Okey, kita teruskan. Topik yang kita akan belajar pada minggu ini ialah unit 2, saya dan keluarga. Jadi semua orang ada keluarga kecuali dia tak ada mak ayah lah. Tapi biasanya di peringkat kamu masih lagi ada ibu dan bapa. Tak pun ada penjaga. Okey. Jadi dalam topik pada hari ini, cuba kalau lihat pada dalam gambar ini adalah suasana berkeluarga. Suasana ini berlaku, contohnya di sini waktu apa ni? Suasana ini berlaku pada hari raya. Kalau yang beragama Islam, kita sambut hari raya Aidilfitri. Jadi ini suasana dia bersalam-salam. Ini suasana ataupun senario yang sering berlaku dalam keluarga kita. Kalau yang beragama Islam ini dalam masyarakat Cina lah. Pada sambutan Tuan Baru Cina, mereka makan malam bersama. Jadi aktiviti berkeluarga ni memang berlaku dalam banyak keadaan lah. Tengok atas apa keadaan yang berlaku waktu itu. Mungkin keadaan kalau hari raya inilah keadaannya. Kalau mungkin waktu kita bersantai ataupun beriadah petang-petang, tolong mak untuk bersihkan halaman rumah. Jadi suasana dia tetap berlaku Jadi ada perhubungan, ada komunikasi antara ahli keluarga. Okey, dalam kita belajar dalam topik pada minggu ini, kita juga menerapkan nilai trust civic, iaitu kasih sayang dan menghormati. Ini penting mesti ada elemen ataupun sifat kasih sayang dan saling hormat menghormati ni antara setiap ahli keluarga Okey. Okey, kandungan pembelajaran pada minggu ini ialah berkaitan ada 4 perkara penting. Yang pertama berkaitan biodata diri, pengertian keluarga, asas dan kembangan, peranan keluarga, anggota keluarga dan perkembangan diri. Jadi, apa yang kamu akan belajar keempat ini dalam rakaman ini adalah berkaitan keluarga dan juga berkaitan diri kamu. Kalau lihat pada gambar ini, inilah suasana yang berbeza dalam keluarga melibatkan kaum-kaum tertentu ini di Sabah dan Sarawak ada suasana dia jadi tujuannya satu saja, untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Jadi antara keluarga kita kalau boleh tak ada hubungan yang tidak baik lah. Sebab kita bila sebut keluarga ni, darah, daging, wa ima, rupa bentuk muka kamu pun seiras daripada adik-beradik Kalau tak hidung, mulutnya, matanya. Jadi sebenarnya ada rapat lah. Dari segi hubungan sepatutnya kita rapat dan persekitaran dalam keluarga tu sepatutnya tak berlaku. Kalau berlaku pun dapat diselesaikan dengan baik tak berpanjangan Jadi itu sepatutnya yang berlaku dalam keluarga kita. Okey. Kita lihat perkara yang pertama yang perlu kita belajar ialah biodata diri saya. Okey, setiap orang yang lahir di dunia ni mesti ada pengenalan diri. Maksudnya kena tahu diri siapa. Yang pertama mesti ada nama lah. Setiap orang mesti lahir je ada nama Tapi kalau di negara kita dah tetapkan bila lahirnya seseorang di dunia dekat Malaysia ni, yang pertama mesti ada sijil lahir. Sangat penting maksudnya dalam tempoh terdekat lahirnya, kalau kamu lahir je ataupun adik kamu lahir je, dalam tempoh 2 minggu itu ibu bapa kamu kena daftarkan diri kamu ke pejabat pendaftaran negara, disebut JPN, untuk dapatkan sijil lahir. Dalam sijil lahir ni ada maklumat yang lengkap tentang diri kamu. Yang pertama nama kamu lah, nama, tarikh lahir, apa lagi, tempat lahir, nama ibu, waktu dilahirkan, lahir di mana, ada dinyatakan, nama bapa, alamat rumah,
Dah ada nombor pula, dinomborkan. Nombor apa tu? Nombor sijil lahir dan nombor kad pengenalan. Okey. Dalam tempoh yang terdekat, dalam tempoh yang sama juga, bila kamu dah dapat sijil lahir ni, kamu akan dapat pula, maksudnya kena mohon untuk buat MyKit. MyKit ni kad pengenalan dia kecil, masing-masing tahu warna merah. Kalau yang dah dewasa macam saya ni warna biru. Mereka yang berumur 12 tahun ke atas akan tukarlah. Itu MyKit. Itu kad pengenalan diri. MyKit ni bagi yang berumur 12 tahun ke bawah. Jadi dalam maklumat tu lebih ringkas daripada sijil lahir. Dia ada nama kamu, nombor MyKit dan juga alamat rumah. Itu. Okey. Kalau kita baca dalam petikan ini, nama saya Ahmad Hafiz bin Ahmad Isyanuddin. Saya dilahirkan pada 24 September 2010 di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur. Nama bapa saya ialah Ahmad Isyanuddin bin Ramli. Nama ibu saya ialah Nuraini binti Awang ataupun Syahri. Jadi ini bila kita pentingnya ada pengenalan diri yang telah diisi ataupun dilengkapkan atas satu kertas. Maksudnya kertas lah ni, sijil lahir ni, dan kad tu MyKit. Jadi kita mengetahui tentang diri saya. Kita boleh memperkenalkan macam tadilah. Murid yang memperkenalkan tadi Ahmad. Dia tahu daripada lahirnya, tarikh lahir, nama dia, di mana dia lahir. Ini sangat penting. Okey, itu ada sedikit ni. Kalau boleh awak buat satu peta minda yang berkaitan maklumat diri awak. Ini kerja tambahan lah kalau awak nak buat. Kalau tak buat tak apa. Maksudnya nama siapa kat tengah tu. Lepas tu apa kaitan dengan nama awak tu? Lahirnya, di mana, tarikh lahirnya, nombor kad pengenalannya, nama bapanya, nama ibunya. Di cabang-cabang dari segi peta minda tu kamu boleh letakkan ya. Okay, itu sebagai kerja tambahan kalau kamu ingin lakukan, boleh buat dalam buku tulis ya. Cikgu tak paksa sebab kita nanti ada tugasan ya. Okey. Pada akhir pembelajaran ni sebenarnya apa yang kamu pelajar tentang perkara ni, biodata diri ni, kamu kena faham apa tu maksud biodata diri. Biodata diri itu ialah maklumat, segala maklumat berkaitan diri kamu. Ya. Maklumat peribadi. Itu maklumat peribadi. Jadi pada akhir pembelajaran murid akan dapat menyatakan apa tu menyatakan biodata diri. Okey. Seterusnya kita lihat perkara seterusnya. Ini lanjutan tadilah yang dikatakan biodata diri. Biodata diri kita ada nama, jantina. Tadi saya tak sebut jantina. Tahu jantina tu? Jantina ni singkatan untuk istilah jantina tu untuk lelaki ke perempuan. Bapa kamu, tarikh lahir, tempat lahir. Dan dia merupakan dokumen pengenalan diri untuk urusan rasmi. Urusan rasmi. Jadi kamu bersekolah, urusan rasmi. Kalau pergi kedai beli makanan kat kedai, itu bukan urusan rasmi kan. Kalau pergi jumpa kawan sebelah jiran melawat, itu bukan urusan rasmi. Pergi main sama-sama dekat taman, itu bukan urusan rasmi. Urusan rasmi ni urusan nak datang sekolah, itu urusan rasmi. Nak pergi pejabat-pejabat tertentu, itu urusan rasmi. Pejabat kerajaan itu urusan rasmi. Jadi kena bawa sijil lahir. Nak buka buku bank, contohnya nak daftarkan, kamu nak daftar ataupun kalau nak daftar apa ni, tabung haji, kena bawa kad pengenalan ataupun kena bawa MyKit sijil lahir, baru boleh daftar. Buka akaun bank, tabung haji. Jadi pentingnya perkara ni, tak boleh hilang. Kalau hilang kena denda. Sekarang saya tak tahu, denda dia mahal 100 hingga 300. Jadi sebab itu ibu bapa kamu yang menyimpan MyKit ni. Okey. Ini contoh sijil lahir. Sijil lahir ni lebih detail ataupun maklumatnya lebih lengkap. Dia ada maklumat anak, maklumat kamulah, maklumat bapa, maklumat ibu. Ada 3 maklumat dalam yang lengkap kat sini. Dia ni memang kita simpan baik-baik lah. Kalau hilang kena buat report kepada polis dan kena buat semula. Ini penting. Nanti bila kita dah meninggal dunia, dia ada pula sijil kematian. Ini sijil kelahiran ya. Okey. Okey, cikgu nak tanya ni, mungkin kamu boleh jawab sendirilah sebab kita tak bersemuka. Kalau bersemuka menghadap depan saya akan tanyalah Cak Minda, apakah maksud biodata diri? Jadi cuba kamu fikirkan. Dalam rakaman cikgu ni, cikgu persoalkan kepada kamu, kamu berfikir, apa maksud biodata diri ni?
Tadi cikgu dah terangkan, biodata diri itu dia letak pada dalam satu tempat, ada maklumat yang lengkap. Maklumat siapa? Jadi kamu fikirkan apa yang dimaksudkan biodata diri. Ya. Okey. Kita masuk topik perkara yang seterusnya, iaitu berkaitan pengertian keluarga asas dan kembangan. Ini perkara kedua, tadi biodata diri. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menjelaskan pengertian keluarga asas dan juga keluarga kembangan. Dia ada dua keluarga ni. Kenapa dia ada asas dan kembangan? Okey, kita tengok apa maklumat yang ada kat sini. Yang kita boleh bincangkan, yang cikgu boleh sampaikan dalam rakaman video ni. Okey. Keluarga asas. Ya. Apa yang dinyatakan di situ, keluarga asas ialah keluarga yang terdiri daripada bapa, ibu dan anak-anak. Nampak? Tiga. Bapa, ibu dan anak-anak. Keluarga asas terdiri daripada bapa, ibu, abang, kakak, saya dan adik. Itu contoh. Maksudnya, tak ada apa-apa saudara, tak ada mak saudara. Dia tak ada. Maksudnya asas itu kat situ, dalam keluarga kamu sekarang yang kamu lihat. Kalau kamu duduk dalam rumah sekarang, kamu tengok, kecuali lah kalau datang mak saudara, kakak, sepupu, itu bukan keluarga asas. Ya. Okey, kita lihat pada keluarga kembangan. Keluarga kembangan ialah sebuah keluarga yang terdiri daripada keluarga asas, tetapi ditambah pula dengan datuk dan nenek. Ada tambahan pula. Jadi keluarga kembangan saya lebih besar. Maksudnya lebih besar, maksud di situ daripada asas ada tambahan. Siapa tambahan itu? Datuk nenek. Datuk nenek ni ada dua lah. Satu, datuk untuk ayah kepada bapa kita panggil datuk. Dan juga datuk itu kita panggil untuk dayah ataupun bapa kepada ibu kita. Sama juga nenek. Nenek mak kepada bapa kita dan mak kepada ibu kita. Itu gelaran yang kita panggil. Ada panggil atuk, ada panggil tok, macam-macam lah. Jadi tapi dia punya pangkat dia adalah ibu dan bapa kepada kedua ibu bapa kita. Jadi kalau kita gabungkan mereka itu duduk dalam satu carta, kalau tengok pada gambar ini, mereka dikenali sebagai keluarga kembangan. Jadi kita rapat tak? Yang pernah jumpa tak dengan datuk nenek? Kalau masih ada lagi lah yang masih hidup. Okey. Jadi dapat tak? Kenal tak? Jadi kita kena hormat mereka sama macam kita kena hormat kedua ibu bapa kita. Sebab mereka ni ibu dan bapa kepada kedua ibu bapa kita. Ya. Okey. Okey, ni dari segi info yang lebih jelas tentang apa itu keluarga asas dan apa itu keluarga kembangan. Nampak di situ ya. Dia ada bapa, ibu, abang, saya, adik. Ni contoh. Lah terdiri daripada itu keluarga asas. Dan masa yang sama, kita juga patut tahu ataupun mesti kenali keluarga kembangan kita, iaitu siapa datuk kita, siapa neneknya, nama dia, siapa tinggal kat mana. Jadi kita kena jelas kat situ ya. Di sini Okey, ini Cak Minda lagi ya. Saya nak lontarkan persoalan. Ada dua persoalan kat sini ya. Satu, jelaskan kepentingan menghormati peranan setiap ahli keluarga. Penting tak kita hormat ahli keluarga kita ni? Ibunya macam mana? Kita kena hormat. Kena. Abang kita kena. Waimah adik kita pun kita kena hormat. Jangan awak bila ibu bapa kamu dah belikan mainan ke apa sesuatu yang menarik perhatian kamu ambil. Itu hak dia. Jadi mungkin ada hak kamu yang tak diberi pada adik kamu. Jadi kita kena hargai bersamanya. Jadi kena hormat ya. Apatah lagi kedua ibu bapa kita. Kalau yang beragama Islam ni, dalam agama Islam ni menyatakan syurga itu di bawah tapak kaki apa? Tapak kaki ibu. Bukannya syurga tu orang tengok bawah tapak kaki ibu tu ada, tak, diibaratkan. Dalam Islam maksudnya kalau kita menderhaka kepada ibu bapa, pada ibu khususnya, jawabnya masalah lah kita ya. Sebab kita nanti juga akan besar. Akhirnya kita tak hidup selamanya, kita akan mati juga. Nanti kita akan ditentukan di dalam akhirat. Masa di akhirat nanti dia akan lihat apa yang telah kamu buat di atas muka bumi ni. Kamu hormat tak hormat ibu kamu? Jadi kena jaga ibu kita. Okey. Yang kedua,
soalan yang saya nak lontarkan kat sini juga, nak tanya kamu boleh fikirkan ni juga. Cikgu tak suruh kamu jawab dalam buku, kamu fikirkan. Apakah panggilan hormat dalam keluarga anda? Ada panggilan dia. Contoh kalau saya, abang saya panggil, abang saya yang sulung, yang mula-mula, anak yang pertama. Dalam keluarga saya, abang saya panggil Abang Long. Saya tak panggil dia Zamri, nama dia Ahmad Zamri. Saya tak panggil dia Zamri. Tu panggilan hormat. Kalau ayah, mungkin kita ada panggil gelaran ayah, daddy. Daddy daddy. Ada panggil abah. Ada panggil apa lagi? Apa lagi? Abah. Okey, apa lagi? Papa. Kalau mak, mama, umi, macam-macam ya. Abi untuk abah. Untuk ibu. Ataupun untuk bapa. Jadi panggilan itu panggilan hormat. Kita tak boleh memanggil guna nama. Tak sesuai. Kalau kawan kita bolehlah panggil nama. Kalau orang tanya bolehlah. Nama bapa kamu siapa? Ahmad. Ataupun Mak Isa, bolehlah. Tapi bila kamu bercakap dengan dia, panggilannya mesti guna panggilan yang hormat. Okey, jadi ini yang seterusnya tentang perkara ketiga yang kamu boleh pelajari di dalam topik kita pada hari ini, saya dan keluarga, ialah peranan anggota keluarga. Peranan anggota keluarga amat penting. Pada akhir pembelajaran, murid akan mendapat membandingkan peranan anggota keluarga. Setiap anggota keluarga, daripada ibu, bapa, adik, abang, kakak, dia mempunyai peranannya sendiri. Jadi antara peranan-peranan penting kalau dapat kita bincangkan di sini ialah tentang peranan ibu bapa kamu. Sebenarnya ibu bapa kamu ni sangat berbakti dalam ibu bapa kamu ni. Jadi apa yang dibagi kat kamu, yang penting sekarang kamu tinggal kat mana? Kat dalam rumah. Dalam rumah. Tak ada yang tinggal bawa dalam kemah. Ada yang duduk dalam kemah. Duduk dalam kemah, tak ada rumah. Kalau kita tengok kat luar negara, kesian negara-negara yang ada masalah dari segi dekat negara perang saudara ke dekat mana ke, kita tengok dekat Palestin, kena bom rumahnya, tak ada rumah, duduk di mana-mana saja yang boleh mereka duduk rasa selamat. Tapi kamu alhamdulillah lah dapat tinggal rumah yang besar, selesa, ada aircon, ada kipas, ada bilik sendiri. Jadi itu sebenarnya peranan-peranan ibu bapa kamu terhadap diri kamu. Yang pertama ni dipanggil apa dia tu? Menyara keluarga. Menyara keluarga ni banyaklah. Apa sumbangan yang dia telah berikan? Rumah. Apa lagi? Duit belanja datang sekolah. Apa lagi? Makan minum kamu di rumah. Pakaian kamu. Pagi-pagi dah bangun, dah ada sarapan pagi, mak kamu buat. Itu antara aktiviti perkara yang diberikan. Itu peranan dia. Itu yang dimaksudkan peranan. Menjaga keselamatan kamu. Pergi mana dijaga keselamatan kamu. Bawa pergi taman, duduk, tengok kamu main. Memastikan tak ada orang asing yang mengganggu kamu atau buat perkara-perkara yang tidak baik. Jadi antara peranan tu ada yang dicatatkan di situ. Antaranya menyara keluarga, memberi kasih sayang. Sayang tak pada kamu, sayanglah. Walaupun dia marah, tapi sebenarnya dia sayang kamu. Dia tegur kamu. Kalau kata menonton televisyen sampai lewat malam, dia tegur sebab kamu kena tidur awal. Esok nak bangun pagi, nak sekolah. Kalau sekarang pun tak bersekolah, kamu kena bersiap sedia untuk belajar secara PDPR di rumah. Tunggu apa bahan yang cikgu bagi. Macam cikgu bagi bahan sekarang ni. Jadi ada tujuan dia. Kalau dia tegur, bukan dia marah, dia tegur. Menyediakan segala keperluan asas. Pakai, minum, makanan, minuman, pakaian. Itu keperluan asas, tempat tinggal. Menjadi contoh teladan yang baik. Bapa kamu juga menjadi contoh teladan yang baik. Cara dia, macam mana dia bercakap, berkomunikasi dengan ibu bapa mereka, datuk nenek kamu tu macam mana dia, hormat, salam, cium tangan. Itu teladan. Memberikan pendidikan yang sempurna. Sudah pastilah. Sekarang di Malaysia 7 tahun wajib bersekolah. Sehingga kamu sampai tingkatan 5. Lepas tu ada pula sambung pelajaran ke universiti dan sebagainya. Kalau nak bersekolah sebelum 7 tahun ada tadika, ada prasekolah. Ada ibu bapa yang mampu menghantar kamu belajar pula tuition. Nak bagi kamu pandai. Cuma kamu sekarang macam mana? Adakah kamu bertanggungjawab dengan apa yang ibu bapa kamu telah berikan? Maksudnya kalau dia beri kamu duit
Beri pakaian sekolah, suruh belajar, datang sekolah, kamu belajar sungguh-sungguh tak? Sekarang ni walaupun tak bersekolah, tapi dia bagi ruang. Ada yang bagi telefon, tablet. Bagi kawan-kawan yang ada tu, dia ada tablet, ada laptop, komputer riba untuk belajar. Okey, bagaimana pula dengan peranan anak-anak terhadap keluarga? Kamulah anak-anak. Yang pertama, mesti menjaga nama baik keluarga. Ini penting. Kerana kamu di rumah memang tak ada masalah lah. Tapi bila kamu keluar daripada rumah, apa yang kamu buat? Apa yang kamu tunjukkan? Sikap kamu terutamanya. Nanti orang kata, ini anak siapa ni? Contohnya, contoh yang secara tak berlaku. Vandalism. Tahu vandalism? Vandalisme. V-A-N-D-I-L-I-S-M-E. Ejaan dia. Vandalism ni buat apa? Kat luar tu ada tempat-tempat kemudahan awam. Contohnya pondok, tempat menunggu bas, tandas awam. Di luar tu kalau kita tengok suatu tempat lah, dicontengkan, dirosakkan. Pondok telefon awam, dirosakkan, ganggang dicabut. Itu vandalism. Itu kalau kamu tertangkap, itu dah menyebabkan nama baik diri kamu dan keluarga kamu tercemarlah, malulah. Dan kamu macam di sekolah, tak siap kerja sekolah tu pun menyebabkan kamu tak menjaga nama baik keluarga, tak siap kerja sekolah. Nanti cikgu pun tengok, nama siapa murid ni, anak sekian. Jadi tak baik untuk keluarga kamu juga. Jadi kalau boleh kamu kena berubahlah, ada perubahan pada diri kamu. Okey, saling menghormati, mendengar nasihat, belajar bersungguh-sungguh. Nampak, ini peranan kamu sebagai ahli keluarga, sebagai anak dalam keluarga. Okey, cikgu teruskan. Peranan, ini ada lagi secara jelasnya. Kamu boleh tengok sini, boleh baca. Apa yang cikgu sebutkan tadi semua ada di sini. Belajar sungguh itu penting. Itu sangat penting sebagai seorang pelajar dan juga anak dalam keluarga kamu. Memang tugas kamu macam tu. Tugas kamu bukan cari duit, menyara keluarga, itu tugas ibu bapa kamu. Tapi tugas kamu balas jasa dan budi baik ibu bapa kamu ialah belajar bersungguh-sungguh supaya nanti kamu dapat kerja yang baik, dapat pergi ke universiti, akhirnya dapat menyara pula ibu bapa kamu bila dah tua. Mungkin dia dah tak mahu boleh bekerja, kamu pula jaga dia. Itu rutin kehidupan kita. Okey. Macam mana minda? Ini soalan yang cikgu nak tanya. Cikgu soal di sini, cikgu cuba awak fikirkan apakah jawapan yang sesuai. Tunjukkan cara adat yang perlu diamalkan dalam keluarga. Kalau bersemuka ni cikgu boleh tengoklah. Apa cara adat? Banyak kita bila abang kita bantu kita menyiapkan kerja sekolah, bukan dia tolong siapkan, dia bantu awak. Apa awak buat? Balas. Senyum, ketawa. Apa yang awak buat? Mak kamu sediakan makanan yang sedap-sedap, kamu minta makan ayam goreng, macam Pipin tu nasi makan ayam goreng je. Apa kamu ucapkan? Itu adab. Ketika sama-sama duduk dalam di ruang tamu, berbual apa cara bercakap dan sebagainya. Okey, bila nak pergi sekolah, apa kamu bersalam tak? Itu adab-adab dia. Okey. Apakah adab-adab pergaulan yang perlu dipelihara dalam keluarga? Banyak adab-adab yang perlu. Contohnya amalan salam ni penting. Ucapan salam. Nak keluar rumah, nak minta izin, kena minta izin, beri salam. Bila balik, cium tangan mak. Itu adab-adab yang penting, yang perlu kekal dan jadi rutin. Tahu rutin yang kamu buat setiap hari. Okey, yang terakhir berkaitan pembelajaran hari ini ialah perkembangan diri mengikut garis masa. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menguraikan perkembangan diri mengikut garis masa. Jadi perkembangan diri saya ni, okey, contoh kat situ. Ada situasi dalam dialog tu, kamu boleh baca dalam buku teks, muka 24, 25. Saya baca secara ringkas. Datuk, ceritakanlah tentang kisah keluarga kita. Ini awak dengan datuk awak lah.
Okey, baiklah. Datuk akan menceritakan kisah keluarga kamu. Abang kamu lahir pada tahun 2008. 2 tahun kemudian kamu pula lahir. Seronok Datuk mendapat 2 orang cucu. Kamu ni cucu. Sebab itulah saya paling manja, Datuk. Ni Arif cakap. Mestilah bapa kamu membawa keluarga kamu berpindah ke Kuala Lumpur pada tahun 2014. Lama juga kamu tinggal di Kuala Lumpur. Sebab itu, tajuk ini ada dalam sejarah. Bila melibatkan kisah-kisah silam, dia akan melibatkan tahun, tarikh, bila. Jadi sebab itu, kalau kamu belajar sejarah ni sebenarnya ada kaitan. Biar data diri, belajar tentang keluarga itu sebenarnya sejarah. Kalau kamu dapat catatkan dalam satu diary lagi bagus. Catatkan di sebagai nanti bila kamu dah berumur 20 tahun, dah kahwin, dah besar, dah bekerja, mungkin kamu nak imbas balik. Selalunya kita lihat pada gambar. Tapi kamu juga boleh ceritakan, tulis apa berlaku pada tu. Kadang gambar dia tak dapat menunjukkan semua perkara. Jadi perkembangan diri ni berlaku pada semua orang. Macam kamulah, tahun lepas kamu berumur 9 tahun. Tahun ni 10 tahun. Tahun depan 11 tahun, 12 tahun dan seterusnya. Meningkat sehingga dewasa. Ya. Okey, jadi saya rasa kamu jelas tentang ini semua. Ini perkembangan diri. Contoh perkembangan diri. Ya. Kalau tengok daripada garis masa, dia panggil garis masa. Masa kita lah jam kan, 1 minit, 2 minit, sekarang dah 25 minit. Kelas ni berlangsung lama, dekat 1 jam, dekat setengah jam ya. Jadi ni garis masa. Daripada mula tadi, minit yang pertama hingga minit yang ke-25 ni, dia dipanggil garis masa. Tapi garis masa tu dia akan lebih panjang, melibatkan minggu, tahun, bulan, tahun dan seterusnya. Ini contohnya. Berpindah ke Kuala Lumpur. 2014, lepas tu 2017, 2016, 2010 lahir, 2014 pindah Kuala Lumpur, lepas tu Datuk Nenek tunai haji. Ni garis masa yang menunjukkan peristiwa-peristiwa penting. Lepas tu masuk tahun 1, darjah 1, lepas tu belajar di tahun 4 2020. Ini contoh garis masa. Nanti kamu pun boleh tulis dalam diary garis masa. Sekarang kamu tahun 4. Belajar di rumah sebab tak boleh PKP. Sebab apa PKP? Sebab COVID-19. Mungkin akan datang COVID ni dah tak ada. Tapi dia jadi satu sejarah bagi diri kamu. Dan catatan itu adalah bahan sejarah. Macam kita belajar yang sebelum ni lah. Catatan bertulis. Jadi bahan sejarah. Okey. Pertanyaan saya yang kamu boleh fikirkan. Apakah anda mengetahui perkembangan diri anda? Tentu kamu tahu. Kalau tak tahu kamu sedih. Bila? Boleh tanya mak kamu, mana CJ lahir? Pinjam tengok. Oh, lahir kat sini, kat kampung rupanya, dekat Muar. Ataupun dekat Kota Tinggi. Macam mana boleh duduk Kota Masai? Itu dia punya perkembangan diri kamu. Berubah daripada tempat tinggal. Okey, kamu boleh lukis garis masa. Tapi ini sebagai kerja tambahan. Kalau kamu ingin buatlah dalam buku tulis, nanti boleh tunjuk dengan saya. Okey, tugasan yang sebenar yang cikgu nak kamu laksanakan. Okey, ini sebagai rumusan dahulu sebelum kita pergi pada tugasan. Ini rumusan 4 perkara yang kita belajar pada hari ini. Biodata diri mengandungi maklumat seperti nama, jantina, tempat kelahiran, tarikh lahir dan juga nama ibu bapa. Keluarga, ingat ada 2. Keluarga asas iaitu keluarga yang kamu ada di rumah. Keluarga kembangan melibatkan datuk dan nenek kedua belah pihak, ibu dan bapa kamu. Peranan ahli keluarga penting. Penting sebab dia menjaga keharmonian hidup dalam rumah tangga, bahagia, seronok duduk dalam keluarga ni. Kamu tak terasa bosan, tak rasa murung, stres. Keluarga. Kalau ada sisi faham, kamu kena minta maaf. Dengan mak, ibu bapa kamu. Dengan adik-beradik kamu supaya kamu tak ada masalah dari segi perhubungan, komunikasi dan sebagainya. Okey, perkembangan diri baru yang saya terangkan tadi melibatkan awak punya sejarah hidup daripada awal macam mana kamu lahir dan dari mana pergerakannya. Itu perkembangan diri sehingga kamu dewasa, juga melibatkan umur. Okey, ini rumusan Okey, tugasan pertama yang kamu buat tugasan ni dalam buku tulis kamu. Sambung yang minggu lepas, tulis tarikh, tulis hari. Ini buat kolom, buat bentuk jadual, perkara, nama kamu. Ini boleh tengok dekat sijil lahir kamu. Nama betul, bukan nama ringkas. Kalau nama orang panggil kat rumah nama Adib, sebenarnya nama Muhammad Adib. Dan dulu kita tulis nama penuh Muhammad Adib bin apa?
CJ lahir, dia ada nombor je. Nombor kad penalan lain, CJ lain. Nombor tarikh lahir, tempat lahir, nama bapa, nombor kad penalan bapa, nama ibu, nombor kad penalan ibu dan alamat rumah. Ini tugasan pertama, lengkapkan. Buat dalam buku tulis. Yang kedua, soalan. Kamu salin soalan ini. Salin soalan ini dalam kamu punya buku. Soalan objektif ada 5, tak banyak. Kamu tandakan jawapan mana yang sesuai. Okey, ni soalan-soalannya kamu jawab. Semua ada dengan dalam nota saya tadi. Ada. Dan nota yang saya bagikan dalam WhatsApp ibu bapa kamu tu, kamu boleh rujuk. Ada kat situ. Dalam buku teks pun ada. Jadi sebenarnya tugasan kamu ni sebenarnya tak tahu, kamu boleh cari sendiri kat rumah. Dan penerangan yang cikgu berikan tadi semua dah ada. Melibatkan soalan-soalan ni. Kamu jawab. Buat dalam buku tulis. Okey, tugas yang kedua juga soalan struktur. Tadi soalan MBCR. Kamu pun sama. Kamu jawab, isikan maklumat jawapan dalam tempat kosong ni. Termasuk fikir dan jawab ni. Kamu berikan jawapan dia. Buat dalam buku tulis juga. Dan ada aktiviti pengukuhan. Nanti cikgu bagi link YouTube untuk rakaman ini. Kamu boleh tengok balik. Aktiviti pengukuhan ni, tekan link di bawah ni, kuis secara online macam biasalah. Kalau cikgu tekan kat sini, tak boleh . Nanti kalau cikgu bagi dalam WhatsApp tu, nanti dia akan keluarlah macam biasa. Cuma di sini cikgu nak ingatkan, kuis ni, bila kita cari ni kuis online. Bila cikgu letak dekat link kat sini, jadi siapa yang buka Quizizz, dia panggil Quizizz ni, quizizz.com ni, dia boleh jawab. Jadi macam mana cikgu nak detect, nak tahu kamu kelas mana? Kamu kelas 4 dedikasi ke? Kelas 4 apa ni? Kamu ada 3 kelas kan? Jadi kamu kena isi. Ikut kelas kamu. Kelas 4 budiman ke? Jadi kamu kena isi. Nama, ringkas dan juga nama kelas. Jadi kamu klik, kamu jawab. Di sini senang. Kamu dah jawab, dia akan keluar terus markah kamu. Berapa? Kalau kamu nak baiki, jawablah sekali lagi. Dan tarikh tamat tempoh ni pada 16 Februari. Sebelum 16 Februari ni, ataupun pada 16 Februari masih lagi boleh jawab. Tapi sebelum 11.45 okey, apa-apa masalah kamu boleh ni kontak saya, hantar email pun ada kat sini dan juga laman web Google Classroom. Kalau yang belum join, boleh join kat sana, boleh tanya, boleh chat dengan saya, tak perlu pakai WhatsApp, chat dekat situ je, tanya kat situ. Okey, itu saja pada minggu ini pembelajaran. Cikgu harap kamu dapat laksanakan tugasan ini dengan baik. Kalau nak WhatsApp saya tunjuk hasil kerja boleh. Kalau nak muat naik dekat hasil kerja tu, ambil gambar, buat naik dekat Google Classroom lagi bagus. Mana yang kamu boleh buat lah. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye bye.